Tak ada cerita lah. Awak ni pemalas lah. Apa pula malas? Jangan kacau. Nak tengok TV ni. Disebabkan awak pemalas macam ni, saya akan bagi hukuman dekat awak. Meriat! Jadi bingkai gambar? Didik TV KPM. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya. Itu dia Azhar Hilmi. Dan yang penting, saya doakan moga awak semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Sentiasa ceria-ceria selalu. Kita nak teruskan sesi pembelajaran dan juga pengajaran kita untuk slot tahap 2 Didik TV KPM ni bersama dengan guru yang istimewa. Siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Kita nak saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia. Kita akan bersama dengan cikgu kita, Cikgu Syarul Hisham Abdullah. Tada! Tapi adakah cikgu mengajar kat sini? Tadi sebab saya dah buat kuasa luar biasa untuk cikgu, saya nak ubah pula cikgu kita. Meriah! Wah, cikgu, selamat kembali cikgu. Kita dah ubah dah cikgu. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh ambil kedudukan di sana kerana kita masih lagi dalam fasa pandemik COVID-19. Jadi adik-adik semua, rakan-rakan ataupun murid-murid yang sedang menonton pada ketika ini, ingat kena sentiasa mematuhi protokol kesihatan walau di mana pun kita berada. Macam saya dan cikgu, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pelitup muka dan kita ada gel pembasmi kuman cikgu. Itu dia gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Baik, kalau adik-adik di rumah tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun. Objektifnya sama untuk pastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Baik cikgu, sebagai awal ni lah cikgu, kita nak tahulah signifikannya ataupun kaitannya gimmick kita tadi dengan apa ni kita kata mata pelajaran yang kita nak bincangkan hari ini untuk pendidikan seni visual. Mungkin cikgu boleh kongsikan cikgu. Okey, baiklah. Tadi kita dah berada dalam situasi di mana saya disumpah menjadi bingkai gambar. Ya cikgu. Dekat bingkai gambar tu ada perasan tak? Ada macam corak-corak yang cantik dekat sekeliling dia. Ya, saya perasan lah tadi cikgu. Kita akan belajar tajuk itulah nanti. Kita akan buat tajuk titisan lilin dengan gabungan teknik media basah. Baik, itu dia. Kita nak tahu dan nak belajar. Maksudnya bukan saja-saja. Saya pun terkejut juga. Tiba-tiba bila saya buat sumpah ping, keluar bingkai. Saya tak jangka keluar bingkai. Saya ingatkan tadi keluar rumah banglo ke cikgu. Baru untung besar sikit. Baik cikgu. Tapi ada murid-murid dekat rumah tu kata cikgu, tak kenal maka tak cinta, duk menjerit ni cikgu. Katanya, cikgu walaupun kita dah tengok tadi nama cikgu, tapi kita nak berkenalan, nak dengar daripada mulut cikgu sendiri. Mungkin cikgu boleh perkenalkan cikgu? Diri saya, perkenalkan saya. Okey, saya Cikgu Hisham dari SK Taman Melati, Kuala Lumpur. Saya pengalaman mengajar pendidikan seni visual selama 7 tahun. Baik. 7 tahun cikgu 7 tahun. Cikgu memang minat melukis lah cikgu. Ya, tapi itu seni ni bukan melukis saja. Banyak lagi teknik lain
benda lain kita boleh buat selain melukis, membina dan sebagainya. Itu dia. Dan yang paling penting, selama 1 jam ini kita akan bersama dengan Cikgu Syahrul Hisham untuk tahu dan juga belajar, nak teroka sama-sama berkenaan dengan pendidikan seni visual. Baik Cikgu, apa yang kita nak fokuskan dalam penerokaan kita hari ini Cikgu? Okey, baik. Kita objektif ataupun SP kita pada hari ini ialah kita nak interpretasi bahasa seni visual. Baik. Yang ada pada karya dalam bidang membuat corak dan rekaan. Baik. Okey, kemudian kita akan buat penerokaan, meneroka dan akhirnya menghasilkan karya menggunakan teknik gabungan titisan lilin tadi tu dengan media basah dalam bidang membuat corak dan rekaan. Baik, itu dia. Jadi kita nak tahu berkenaan dengan itulah standard pembelajaran kita Cikgu dan juga objektif yang kita nak capai sepanjang 1 jam kita bersama. Tadi Cikgu ada sebut berkenaan dengan lilin. Saya dah terdengar Cikgu, titisan lilin. Dan saya kan, adakah itu topik ataupun tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak teroka sama-sama? Kita akan teroka sesama lepas ni. Kenapa guna lilin ni? Baik. Saya pun nak tahu berkenaan dengan Cikgu sebut tadi. Bila masa kita nak guna lilin dan apa fungsi lilin dan kaitannya dengan pendidikan seni visual. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mungkin murid-murid di rumah nak buat sama-sama aktiviti-aktiviti yang sedang akan kita lakukan sebentar lagi, boleh sahaja sediakan bahan. Yang penting Cikgu kena ada pengawasan ke Cikgu? Ya, kena ada pengawasan. Sebab kalau kita buat titisan lilin, kita akan menggunakan api di rumah. Baik. Kena berhati-hati. Ya, itu dia. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kita bagi ruang dan masa untuk anda bersedia. Jumpa seketika nanti dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Syahrul Hisham. Baik Cikgu, untuk mata pelajaran pendidikan seni visual dan tadi Cikgu sebut untuk topik ataupun tajuk yang kita nak bincangkan dan yang kita nak teroka sama-sama adalah titisan lilin. Apa kaitannya Cikgu dan apa sebenarnya yang kita nak lakukan dengan titisan lilin ni dalam pendidikan seni visual ni Cikgu? Okey, baik. Tapi sebelum itulah kan kita nak terangkan apa kegunaan lilin ni. Baik. Okay, sebenarnya kan kalau dekat rumah tak ada elektrik, kita akan cari lilin kan. Cikgu teringat masa-masa cikgu masa budak-budak dulu, kalau tak ada lilin kat rumah, nanti mak suruh pergi cari lilin. Kita pun carilah lilin kan dalam keadaan gelap tu. Kemudian jumpa lilin, teranglah dapat cahaya dekat ruang tu. Selain daripada itu, kita gunakan lilin untuk sambut hari jadi Cikgu. Kita tiup lilin kan. Itu kegunaan yang kedua. Apa lagi agak-agak guna lilin ni? Kalau kita guna lilin Cikgu, selalunya macam Cikgu sebut tadi itulah, kita guna waktu gelap, waktu malam. Kemudian sambutan hari jadi Cikgu. Kalau kita stres, kalau kita tertekan Cikgu, kita akan bau lilin tu. Ada lilin aromaterapi, betul tak? Betul. Jadi apa pula kaitan dengan pendidikan seni pula ni? Itu yang saya nak tahu tu Cikgu. Okey, lilin kita gunakan tu kita bakar kan? Okey, apabila kita bakar lilin, dia akan ada titisan yang cair tu. Okey, jadi kita akan gunakan titisan tu untuk kita gunakan buat karya kita pada hari ini. Baik, menggunakan lilin Cikgu ya? Lilin. Okey. Saya nak terangkan tentang titisan. Baik. Apa itu titisan? Okay, titisan ni terjadi apabila ada cecair yang menitis ke satu permukaan. Baik. Contoh yang biasa kita nampak titisan apa? Titisan hujan. Okey, titisan hujan. Bila dia jatuh ke tanah, jadilah titisan tu. Selagi dia terjatuh, tak menitis lagi lah. Okey, jadi untuk hari ini kita tak gunakan titisan air. Kita guna titisan lilin. Sebab kalau air kering dia hilang tau, tak nampak dah titisan tu. Kalau kita gunakan lilin, titisan tu akan nampak kekal dekat kertas lukisan. Jadi itu untuk titisan. Untuk media basah pula, untuk kita nampak lebih jelas titisan tu, kita akan sapukan warna pada kertas lukisan.
Okey, nak tahu lebih lanjut lagi kita akan buat nanti pada slot yang seterusnya. Baik, itu yang kita nak tahu dan saya sebenarnya tak sabar nak buat dan nak tengok hasilnya bagaimana kita nak menghasilkan karya yang luar biasa menggunakan titisan lilin sahaja. Saya tak pernah lagi lakukan dan saya rasa ini pertama kali untuk saya nak buat dan saya nak belajar dengan Cikgu Hisham kita. Baik Cikgu, saya yakin dah percaya untuk menghasilkan karya menggunakan titisan lilin, sudah pasti kita perlukan lilin lah Cikgu kan? Betul. Okey, jadi sebelum kita nak meneruskan macam Cikgu sebut tadi, kita akan ada aktiviti selepas ini. Tapi apa lagi yang boleh kita tahu dan juga orang kata sebagai persediaan. Mungkin murid-murid di rumah pun ada yang kata, Cikgu saya nak buatlah dengan ibu dan ayah saya ni. Jadi bagaimana persediaan mereka sebelum orang kata aktiviti dilakukan? Okey, baik. Sebelum awak mulakan aktiviti, awak kena tahu dulu bahasa seni. Baik. Cikgu selalu tekankan bahasa seni kan kalau pendidikan seni visual. Kenapa bahasa seni ni? Bahasa dia lain ke daripada bahasa Melayu? Ya. Sebenarnya tak lain pun, gunakan bahasa Melayu juga. Tetapi dia cuma ada beberapa istilah yang kita gunakan untuk terangkan karya yang kita hasilkan tu. Baik. Okay, kita hasil macam mana kita cerita. Macam mana dia terjadi karya tu. Jadi untuk lihat lebih lanjut, baik, kita akan lihat kepada paparan slide. Okey. Okey, bahasa seni visual. Ya, Cikgu. Jadi ini sebagai recap, ingat semulalah. Bahasa seni visual ni yang pertama ada unsur seni. Baik. Okey, dia ada dua unsur seni, satu prinsip rekaan satu tau. Ya. Okey, jadi untuk unsur seni ada 6. Okey, seperti yang kamu semua boleh nampak, ada garisan, jalinan, rupa, bentuk, warna dan ruang. Okey, ini untuk unsur seni ya. Baik. Untuk prinsip rekaan pula. Baik. Okey, ada 1 2 3 4 5 6 7. Okey, yang pertama harmoni, ada kontra, ritma dan pergerakan. Baik. Kepelbagaian, penegasan, kesatuan dan imbangan. Baik Cikgu, kita tadi Cikgu sebut ada 2 unsur seni dan juga prinsip rekaan. Ya. Dalam banyak-banyak prinsip rekaan, ada 7 prinsip rekaan. Saya tertarik dengan prinsip rekaan yang ketiga, ritma dan pergerakan. Mungkin Cikgu boleh kongsikan, selalu kita dengar perkataan ritma ni dia sinonim dengan penghasilan lagu kan. Jadi apa kaitan ritma dan pergerakan di dalam pendidikan seni visual ataupun kita kata prinsip rekaan ni Cikgu? Okey, baik. Untuk nampak lebih jelas macam mana ritma dan pergerakan tu, Cikgu akan lukis sekejap lagi. Tapi Baik. Cikgu nak terangkan dulu. Okey, baik. Okey, kalau kita tengok karya, contohnya lukisan ataupun gambar, Ya. Kita nampak gambar air sungai mengalir contohnya. Baik. Kan? Gambar tu tak bergerak pun. Tapi kita tahu ni sungai ni kalau dekat real life dia yang sebenar, okey, dia mengalir, bergerak. Itulah ritma dan pergerakan. Okey, contoh lain. Contohnya saya lukis dekat whiteboard. Ataupun betul ke Cikgu kalau saya kata contoh yang lain, kadang-kadang kita tengok lukisan-lukisan yang dihasilkan, lukisan air terjun contohnya. Betul. Daripada atas kan dia lukis. Tapi nampak macam seolah-olah lukisan itu adalah lukisan yang realiti. Ya. Maksudnya adakah itu ritma dan pergerakan? Betul, tepat sekali. Okey. Bagus. Baik, jadi kita nak tengok. Kata cikgu nak cuba tunjuk contoh. Contoh untuk ritma dan pergerakan. Lukis Baik. dekat sini boleh? Boleh Cikgu, silakan. Contohnya kita lukis orang, seorang perempuan. Okey. Okey, kita lukis rambut dia. Okey, macam tu kan. Okey. Ini satu contoh. Okey. Seterusnya, okey, nampak tak perbezaan pergerakan dekat mana? Dekat dari rambutnya Cikgu. Dekat rambut. Itulah yang kita nampak seolah-olah rambut tu sedang ditiup Angin. Jadi itulah pergerakannya, walaupun sebenarnya tak bergerak pun. Tapi Baik. dia seolah-olah kita gambarkan ia bergerak. Baik. Kalau ni nampak rambut dia macam tak bergerak kan. So Betul. tak ada pergerakan dekat situ. Bila cikgu lukis satu lagi yang rambut beralun seperti ini, dia nampak ritma dan pergerakan objek tersebut. Itu yang dimaksudkan ritma dan pergerakan. Ya, betul. Kita nampak, kalau kat sini saya nampak mungkin lukisannya dari sudut bentuknya ataupun fokusnya sama, permukaan muka dan rambut, tetapi olahan lukisan tersebut berbeza menggunakan teknik ataupun prinsip rekaan ritma dan pergerakan Cikgu ya. Betul, tepat sekali. Okey, baik Cikgu. Seterusnya Cikgu. Seterusnya,
Kalau kita pergi kepada penerokaan alat dan bahan. Baik. Nak buat sesuatu karya, kena ada bahan dia. Ya. Kata tak boleh buat. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, Baik. penerokaan media titisan. Tadi kan Baik. kita guna lilin kan. So Ya. ini ada beberapa contoh lilin yang kita boleh gunakan untuk Baik. hasilkan karya titisan. Okey, dekat sini pun cikgu ada contoh lilin. Okey. Ya. Okey, lilin ni kita akan bakar dekat hujung ni. Baik. Dan nanti dicair akan menitislah titisan lilin yang cair tu. Baik, cikgu, dari sudut lilin, adakah ada lilin-lilin yang tertentu ataupun boleh sahaja guna mana-mana lilin sekalipun dalam nak menghasilkan karya titisan lilin ni, cikgu? Okey, boleh gunakan mana-mana lilin pun sebenarnya. Tapi mungkin kalau cikgu gunakan lilin yang putih ni, Ya. kesannya nanti cuma look sinar. Dia Baik. tak ada warna. Kalau cikgu gunakan yang warna pink yang berwarna, contohnya dekat buku teks kamu boleh tengok ni kan. Baik. Okey, sebelum cikgu lupa nak cakap, ini awak boleh rujuk buku teks tahun 5. Baik. Dekat sini ada lilin yang berwarna, Baik. yang putih, kemudian ada lilin batik, krayon pun boleh guna sebenarnya. Oh, Tapi krayon tu kita kena cairkan dululah. Baik. Baru dapat titisan tu. Kalau kita ambil krayon conteng dekat kertas, dia tak jadi titisan sebab tak ada berlaku proses menitis tu, tak ada. Okey. Sama juga yang terakhir ialah oil pastel pun sama juga, kena cairkan dahulu. Tetapi untuk murid-murid di rumah, Ya. cikgu sarankan kamu gunakan lilin ni lah. Senang. Baik. Sebab dia dah ada dekat depan ni boleh bakar dan dia Faham. cair terus. Sebab kalau yang lain tu kita kena panas dan cairkan dulu. Cairkan. Banyak proses pula Baik, Ingat. cikgu, mungkin kalau kita tengok lilin seperti yang cikgu sebutkan sebentar tadi, kita perlu nyalakan api dan sebagainya. Dari sudut langkah keselamatan untuk murid-murid kita nak lakukan ataupun nak menggunakan lilin ni, cikgu, adakah cikgu boleh kongsikan sedikit langkah keselamatannya, cikgu? Okey, pastikan semasa awak buat aktiviti ni awak ada pengawasan ibu bapa lah. Baik. Risau nanti awak nak bakar lilin, nanti awak bakar langsir pula. Jangan Jangan, kita elakkan, cikgu, ya. elakkan. Okey, Okey, kena baik. hati-hati. Okey, baik, cikgu. Seterusnya kita tengok kepada media basah. Kita boleh Baik. gunakan apa untuk kita sapu dekat kertas lukisan tu? Ya. Okey, kita boleh gunakan cat air. Okey, cat air, kemudian cat poster, Baik. oil pastel, pensel warna dan warna Baik. hitam. Okey, bahan-bahan ni semua kita boleh sapu pada kertas lukisan lah. Baik. Okey, baik. Seterusnya penerokaan teknik titisan. Okey, ada beberapa teknik sebenarnya, tapi hari ni kita belajar 2 teknik je. Okey. Apa dia nanti cikgu cakap. Okey, baik. Kita ada eksplorasi untuk jarak. Baik. Okey, jarak dengan kertas lukisan. Contohnya cikgu ambil satu lilin ni. Ya. Okey, kemudian cikgu titis jarak dekat macam ni, dia akan terhasil yang bulat-bulat kecil macam ni. Baik. Kalau kita tinggikan jarak dia dengan kertas, okey, titisan dia tu lebih besar. Kalau nampak dekat paparan ni kan, beza kan? Yang tu macam bulat dia kecil-kecil sikit, yang tu besar. Okey. Jadi kedudukan yang rendah dan tinggi memberi hasil ataupun keputusan yang berbeza kepada penghasilan karya kita lah. Ya, betul. Baik, cikgu. Okey, baik. Seterusnya eksplorasi susunan. Kita boleh susun. Baik. Nak buat rawak ke, ataupun kita nak susun bulatan. Baik. Ataupun segitiga ke, segi empat ke, ikutlah. Okey. Baik, seterusnya. Ya, cikgu. Okey, arah. Kita boleh buat pelbagai arah. Contohnya Baik. kalau nak suruh dia nampak panjang-panjang, kita condongkan kertas lukisan, kemudian kita titis. Baik. Dia akan nampak Satu arah. lelehan satu arah ke bawah macam tu. Kalau kita nak pelbagai arah, kita pusinglah kertas lukisan kita. Okey, baik. Ya. Tadi dah nampak kan perbezaan bagaimana dia satu arah, Ya. pelbagai arah semua kan. Okey. Jalinan, nampak soalan kebak tu. Perhatikan titisan yang terhasil. Dan saya nak tanya, apakah perbezaan yang dapat dilihat? Baik. Perbezaan tadi cikgu ada kongsikan dengan saya dan juga rakan-rakan saya di rumah. Perbezaan yang dapat dilihat untuk teknik titisan lilin tadi, yang pertama saya nampak adalah kedudukan tinggi dan rendah memberi keputusan yang berbeza dalam nak menghasilkan teknik titisan lilin. Kalau rendah mungkin dia lebih kecil, kalau tinggi mungkin hasilnya lebih besar. Kemudian boleh dilakukan macam cikgu sebut dari sudut eksplorasi arah tadi, dia berbeza. Perbezaannya
adalah boleh dihasilkan secara satu arah dan juga pelbagai arah, cikgu. Okey, bagus. Disebabkan Azhar dapat jawab semua soalan, cikgu nak bagi hadiah lah satu. Yeay, kita dapat hadiah. Dapat lilin. Oh, dapat lilin, cikgu ya? Lilin satu. Jangan cemburu. Saya dapat lilin istimewa daripada cikgu. Baik, cikgu. Okey, baik. Kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya, iaitu bahasa seni. Baik. Okey, teka silang kata. Okey. Okey, dekat dalam ni ada beberapa bahasa seni yang tersembunyi lah. Jadi Azhar kena cari tau. Baik. Okey, jadi nanti ikutlah nak bulatkan ke, nak garis ke, mana-mana yang dah jumpa. Baik. Kemudian kaitkan dengan karya yang ada di sebelah. Okey? Okey. Boleh Baik. mula sekarang. Boleh, cikgu? Saya gariskan guna marker pen ni boleh ke, Boleh. cikgu? Conteng je. Okey, conteng saja. Bila cikgu cakap silakan. conteng, saya ni bab conteng-menconteng saya suka, cikgu. Saya dah nampak dah, cikgu. Yang pertama Ya, saya nampak wow, kontra warna. Ada tak? Alah, marker pen ni saja cemburu lah, cikgu. Okey, terima kasih, cikgu. Sama. Okey, kontra warna, cikgu. Okey. Kemudian saya nampak jalinan tampak. Wow, cepatnya mata dia nampak Okey, kemudian saya nampak lagi, cikgu, warna panas. Panas, 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 panas. Yes. Okey, kepelbagaian. Okey. Betul, cikgu ya? Betul. Satu lagi. Ada satu lagi, cikgu ya? Bagi terus sikit, dia ke bawah. Dia ke bawah. Oh, patutlah saya tak nampak tadi. Okey. Bermula dengan huruf R. Huruf R, cikgu ya. Dia ke bawah, cikgu ya. Jap. Tiba-tiba saya jadi macam rapat ke atas, daripada memang rapat ke atas. Oh, okey, saya dah nampak dah, cikgu. Ritma sampai pergerakan. Okey, tahniah. Okey. Betul, cikgu ya? Betul. Terima kasih, cikgu, bantu saya last sekali tu, cikgu. Okey. Jadi okey, baik. Apa yang Azhar jumpa tadi tu ialah ada kaitan dengan karya di sebelah ni lah. Okey. Okey. Kalau kontra warna. Baik. Apa yang kontra warnanya? Kontra warna kalau kat sini nampak jelas, cikgu, sebab cikgu ada nyatakan tadi dalam slide, cikgu, perbezaan warna hitam dan juga warna yang kita nak tonjolkan. Kuning, oranye, merah dan juga biru serta hijau, Ya, cikgu. itulah kontra. Berbeza sangat nampak kan hitam dengan warna yang lain. Okey, kemudian jalinan tampak. Jalinan tampak ni seperti yang kita nampak ni lah, cikgu. Titisan-titisan lilin ni, cikgu. Betul, Ya, tepat sekali. Kemudian ritma dan pergerakan. Ritma yang pergerakan macam cikgu sebut tadi, sebab adanya pergerakan, maksudnya kaitan ni nampak garis-garis ni. Ni macam air nak hujan explain, kan? nak jelaskan tu jadi macam kekok sikit, cikgu. Tak Tapi apa. betul tak, cikgu? Betul. Kalau yang kita boleh kaitkan mungkin macam air hujan lah. Okey. Kalau Baik. kita pusing ke sini mungkin nampak macam air hujan. Jatuh ke bawah. Okey, itu Okey. ritma pergerakan. Kemudian Warna warna panas. panas. Yes. Macam biasa, cikgu, sangat sinonim. Kita panas dengan merah memang memang sinonim lah, cikgu kan. So saya nak katakan merah ni panas, warna panas. Tepat sekali. Betul, cikgu? Terbaik, betul. Okey. Dan kepelbagaian yang terakhir adalah kepelbagaian warna dan juga corak, cikgu. Betul. Memang bagus. Cik. Jadi kita beri satu lagi lilin. Satu untuk lagi Azhar. lilin. Ya. Yes, saya dah dapat 2 lilin. Satu merah, satu putih. Bagus. Baik, cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan bahasa seni visual, prinsip rekaan, unsur seni yang cikgu kongsikan sebentar tadi. Dan seperti yang cikgu janji pada kita semua tadi, kita nak buat aktiviti, cikgu ya. Betul. Untuk tajuk ataupun topik kita, titisan lilin. Kita nak terus sama-sama sekejap sahaja lagi. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam slot Tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Nampaknya semua dah pun bersedia tu. Ada yang dah pegang lilin, letak lilin dekat tepi. Sabar kejap. Okey, kita nak bersama dengan Cikgu Syarul Hisham kita. Baik, cikgu, ada murid-murid kat rumah dah tak sabar lah, cikgu. Oh, bagusnya. Dah siap pegang lilin dah tu. Baik, jadi kita tak nak lengahkan masa, kita nak teruskan penerokaan kita untuk menghasilkan ataupun kita nak lakukan aktiviti bagi karya yang kita nak hasilkan melalui titisan lilin, cikgu. Silakan. Okey, baik. Jadi kita dah ada bahan-bahan seperti yang boleh nampak ni kan. Okey, jadi yang pertama kita kena tentukan kita nak buat corak apa dekat kertas lukisan tu. Baik. Okey, jadi cikgu tunjuk contoh dulu. Okey, cikgu. Dia kena warnakan
latar belakang dahulu. Baik. Okey, ini beberapa contoh cikgu berikan. Okey. Kalau yang ini latar belakang dia ada warna-warni kan? Baik. Okey. Ini langkah yang pertama. Kena warnakan latar belakang dahulu. Okey, contoh lain kita boleh buat macam ni. Okey. Jadi bebas lah cikgu. Bebas. Okey. Apa-apa je. Kalau macam tak naklah warna-warna banyak sangat, nak satu je. Baik. Buat satu je. Biru pun boleh juga. Jadi nanti garisan tulisan yang terhasil nanti ada nampak satu warna je lah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa kita akan buat sama-sama yang warna latar belakang ni dulu. Okey. Okey, baik. Okey, murid-murid di rumah yang pegang lilin tu, letak dulu lilin, letak dulu. Okey. Cikgu kata kita nak warnakan dulu latar belakangnya terlebih dahulu. Okey, ambil kertas anda macam cikgu sebutkan tadi. Dan apakah langkah seterusnya cikgu untuk kita nak menghasilkan latar belakang bagi bingkai yang kita nak selesaikan ataupun kita nak siapkan cikgu? Okey. Kita akan perlukan bahan-bahan seperti berus. Okey, berus lukisan, palet untuk kita letak warna dekat sini. Zahar satu, saya satu. Baik. Okey. Kemudian kita perlukan lilin. Okey. Okey, kemudian kita perlukan pembaris atau apa-apa yang keras. Kenapa kena guna pembaris ni? Nanti kita nak kikis lilin yang kita titis tu. Baik. Barulah kita akan nampak warna yang terhasil. Dah keluar warna yang dekat bawah tu nanti. Baik. Okey. Jadi kita akan warnakan dahulu latar belakang Baik, daripada cikgu. lukisan. Okey, jom kita warnakan. Jom cikgu. Okey. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan warna yang telah pun disediakan di dah cikgu ya? Boleh pilih warna apa-apa pun yang Azhar gemari ataupun murid di rumah suka. Baik, saya cuba cikgu ya. Okey, ini berusnya. Okey, terima kasih cikgu. Saya suka warna kuning cikgu. Kuning, silakan. Sama Boleh. dengan jam saya ni cikgu. Cikgu suka warna merah, jadi cikgu nak mulakan dengan warna merah. Wah, cikgu suka warna panas lah. Ya. Okey, baik. Jadi kita tuangkan sikit cikgu ya. Okey. Jadi perlu masukkan air ke cikgu? Kita basahkan berus. Basahkan terlebih dahulu. Basahkan berus dulu macam ni. Baik. Nampak cikgu buat macam macam tu. Ya, ada gaya sikit. Okey, baik. Okey. Jadi memandangkan warna yang kita ada ni dia dah macam cair, jadi kita tak perlu letak air banyak sangat. Baik. Okey, kita terus ambil. Okey. Ambil je terus. Okey, baik. Dan kita sapukan pada kertas lukisan. Okey, jadi ini mengikut kepada kreativiti masing-masing lah cikgu ya? Ikut kreativiti. Arah mana nak buat terpulang. Boleh macam mana pun. Jadi kalau macam tadi cikgu sebut, cikgu nyatakan ada yang mungkin nak menggunakan ataupun nak melukis di belakang itu dengan pelbagai warna, boleh, ataupun satu warna pun boleh cikgu ya? Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau cikgu ni suka warna-warni sikit. Jadi lepas warna merah, cikgu nak buat warna oranye lah pula. Wow. Cikgu masukkan warna oranye. Okey, baik cikgu. Kalau cikgu warna oranye, saya dah dapat warna kuning tadi. Okey, bila saya dah dapat warna kuning, saya nak buat warna merah lah cikgu. Silakan. Ni merah. Acik cikgu. Cik. Okey. Nampak tak? Kita nampak lain sikit. Bila kita dah dapat tadi warna kuning, sini cikgu punya arah macam melengkung. Okey. Kalau yang Azhar buat macam lurus sedikit kan? Betul cikgu. Melengkung sikit je. Saya lengkung banyak sikit. Macam bentuk pelangi tu kan? Okey, baik. Baik. So, kita buat saja. Ini adalah untuk menjadikan latar belakang latar belakang bingkai kita menarik cikgu ya. Okey, jadi kita tak buat sampai habis sebenarnya tak sempat. Jadi kita tunjukkan terus bagaimana latar belakang tu terhasil bila kita siap. Okey, baik. Okey, baik. Ia akan jadi seperti ini. Okey, ini yang telah dihasilkan cikgu ya? Ya, akan jadi macam ni. Baik. Dan dah ada titisan lilin sekali. Okey. Kat sini boleh nampak. Baik. Tapi titisan lilin ni belum dikikis lagi. Baik. Okey. Kalau dah kikis nanti barulah hilang yang biji-biji ni. Kalau macam sekarang cuba Azhar sentuh, boleh dapat rasa tak? Boleh cikgu. Okey. Saya cuba sentuh ini nak bagi bukti bahawa adakah benar-benar ini titisan lilin ataupun sebaliknya. Betul lah.
Dapat rasa kan? Dapat rasa, permukaan cikgu. dia. Okey. Kita dapat rasa lilin yang telah pun dititiskan di atas ni. Saya perasan cikgu, seperti yang cikgu ajar ataupun cikgu sampaikan sebentar tadi, ada titisan yang kecil, ada titisan yang besar. Ini adalah disebabkan titisannya ketika rendah, aras rendah dan juga aras tinggi, cikgu. Tepat sekali. Bagus. Okey. Baik, jadi bila kita dah siap macam ni, cuma saya nak tanya cikgu, dari sudut penghasilan untuk titisan lilin ni, adakah kalau macam saya tak nak buat titisan macam ni, tapi saya nak contoh, saya nak titis tu tapi saya nak membentuk sesuatu, macam kucing ke, harimau ke, boleh ke? Okey, memandangkan kita berada dalam bidang membuat corak dan rekaan, Baik. kita tak boleh buat objek macam harimau kucing, sebab tu akan jadi bidang menggambar. Sebab kita buat corak, jadi kita kena buat corak. Tak boleh nak buat bentuk kucing, harimau, gajah, tak boleh. Baik, sebab ia akan dijadikan bingkai tadi, cikgu. Okey. Okey, baik. Seterusnya, Okey, cikgu. bila kita dah buat latar belakang dengan titisan lilin, kita akan warnakan semua hitam dekat atas dia. Jadi Baik. cikgu nak minta Azhar warnakan warna hitam, boleh? Oh, yang ni, cikgu? Ya, warnakan yang tu. Ambil hitam dan sapu je semua. Jangan takut. Okey, disebabkan ini lukisan belakang saya yang macam paling cantik saya Ya. pernah hasilkan. Okey, so saya nak simpan elok-elok. sambung kat rumah nanti. Sambung kat rumah. Okey, so apa yang cikgu bagi tugasan tadi adalah kena ambil warna hitam, cikgu, ya? Wah, sapukan semua sekali, cikgu. Sapukan semua sekali. Okey, tapi cikgu, ini yang saya nak tiba-tiba nak tanya soalan. Tadi cikgu ada tunjukkan juga ketika di segmen sebelum ini yang mana gambar ataupun bingkai yang cikgu telah hasilkan menghasilkan latar belakangnya hitam, kemudian warna titisan lilin tu jadi warna-warni lah. Kenapa, cikgu, perlu kita lukiskan warna hitam? Kalau tak boleh ke kalau kita biarkan saja? Okey. Kalau kita biarkan saja, dia tak akan terjadi kontra tadi. Mungkin lagi-lagi kalau kita gunakan lilin yang warna putih. Ya. Lagilah tak nampak. Jadi kita kena sapu warna hitam. Baik. Boleh tengok sini kan? Cuba angkat sikit tengok. Boleh, cikgu. Nampak tak? Tapi saya malu lah, cikgu, dia tengok nanti dia tiru macam mana? Jangan tiru tau. Ini yang Azhar punya. Okey. Baik. Yang bentuk lain. Dia macam tu. Okey. Kalau nampak dekat sini, dia tak, warna tu tak lekat dekat permukaan titisan lilin tu. Itulah yang dikatakan teknik titisan. Kita nak timbulkan titisan tu lah. Baik, itu dia. Tapi tak sangka juga, cikgu, tangan saya ni berseni juga, cikgu, ya? Berseni, tanpa disedari seni sebenarnya. Aduh, puji diri sendiri. Okey, kan? baik. Bila cikgu, dah kita warna macam tu, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Okey. Jadi macam ni. Okey. Jadi itu adalah hasil. Adakah selepas kita warnakan warna hitam ini ada masa-masa tertentu yang perlu kita biarkan sebelum nak jadi macam tu? Kita kena biarkan warna hitam tadi tu kering sepenuhnya. Okey. Adakah durasi masa yang ditetapkan, cikgu? Tak ada. Nak cepat kering, letak bawah kipas. Kan? Itu tipsnya. Itu Baik, tips cikgu. dia. Baik, seterusnya, cikgu. Okey, baik. Dekat sini ada sedikit bahagian yang belum dikikis tau. Jadi cikgu nak kikis sedikit. Okey. Kita bagikan dia rata. Okey. Okey, sementara cikgu kikis tu, saya nak siapkan sikit je, cikgu. Okey, apa kata Azhar tolong cikgu Kikis juga? Bukan kikis, tapi cikgu? cabut pelekat yang dekat belakang gambar tu. Boleh, cikgu? Sebab kita nak, ni kan tajuk bingkai gambar. Kita nak hasilkan ni sebenarnya. Kita nak buat bingkai gambar sebenarnya memurid di rumah. Itu yang cikgu kata tak boleh kalau kita nak hasilkan titisan lilin tu bentuk kucing, cikgu, ya? Ya. Sebab ini Nanti titisan gambar. tertutuplah kucing tu nanti dengan gambar kita. Betul, so tak cantik lah. Okey, baik, cikgu. Okey, baik. Okey, gambar tu kan. Okey, disebabkan nampak tu, ya Allah, saya masih teruja lagi, cikgu. Tak sangka cantik macam ni walaupun saya hanya baru separuh ni. Tak walaupun siap lagi. hanya saya warnakan warna hitam je, cikgu. Tapi dah rasa macam saya buat ke semuanya. Boleh macam tu. Okey, sekarang ni ada gambar, cikgu. Okey. Kita jadikan titisan karya kita ni. Okey. Jadi bikin gambar. Jadi kita letaklah gambar apa kita suka. Baik. Kalau Jadi ini adalah bingkai selepas cikgu kikis tadi. Dan sekarang ni saya nak masukkan gambar. Gambar ni saya tak nak tunjuk lagi sebab gambar ni adalah paling handsome dalam dunia. Okey, sebelum kita tunjukkan kepada anda, saya akan bukakan dulu tape yang telah pun dilekatkan pada gambar ini. Sekejap lagi baru kita tunjuk. Surprise. Okey. Jadi mudah sebenarnya, cikgu, ya. Bukan setakat kita boleh gunakan untuk letak gambar kita sahaja, tapi kita boleh juga jadikan sebagai hadiah.
Saya rasa saya macam dah dapat idea bagaimana saya nak bagi hadiah kepada seseorang, kan, kawan ke, kan, adik-beradik Mesti mereka ke. lagi hargai sebab kita buat sendiri bingkai gambar ni, bukan beli kat kedai, kita buat sendiri tau. Ya, Okey, baik. Sambil Azhar tampalkan gambar tu kan. baik. Tadi kita ada sebut tentang seni bahasa. Bahasa seni. Baik. Cikgu nak tanya, Ya. dekat mana warna panas? Ada tak nampak kat situ? Okey, nampak cikgu. Sekarang ni dah siap. Warna panas adalah warna merah. Okey, merah lagi, warna apa lagi? Okey, warna merah, warna oranye. Oranye? Satu lagi sebelah dia. Kuning, cikgu. Kuning. Ya, itu warna panas. Warna Baik. sejuk pula? Warna sejuk adalah yang sebelah ini, warna hijau dan juga warna biru. Betul. Dan juga warna sejuk ni bukan setakat warna ni saja, dan juga gambar ni juga menjejukkan mata kita memandang. Betul. Pandai. Okey, baik. Baik cikgu. So Okey. kita dah siapkan sampai begini. Berapa ganjaran yang cikgu nak berikan kepada saya? Betul tak tadi jawapan saya? Warna Betul. panas dan Memang warna nak bagi sejuk tadi. ganjaran sebenarnya. Tunggu tengok Okey. kita Wah. bagi. Ini yang tiba-tiba berdebar-debar ni kan. Tadi cikgu dah bagi 2 lilin. Saya dah boleh balik buat kat rumah kejap lagi lilin ni. Kan? Kemudian kita dapat tahu warna tadi, warna panas, warna sejuk dan juga orang yang sejuk dalam gambar ni. Ganjaran yang cikgu nak bagi. Okey. Ganjarannya ada kat belakang Baik. cikgu. Ya. Okey, tutup mata. Tutup mata. Okey. 1, 2, Buka mata. Tring! Wow! Saya dapat pensel warna. Pastel pensel. Oh, okey. terima kasih cikgu. Ya, Wow. ini ganjaran yang istimewa. Saya ingatkan saya dapat burung parrot ni tadi. Buka nanti keluar burung. Okey, baik cikgu. Okey. Kita dah seronok dalam menghasilkan aktiviti. Ada yang dah tersenyum riang dekat rumah tu, kata yes, menjadi. Kita nak berhenti rehat seketika, bagi ruang dan peluang kepada anda semua untuk siapkan hasil kerja anda di rumah. Kembali selepas ini dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga kita bersama dengan Cikgu Syahrul Hisham. Baik cikgu, tadi bukan saya ingatkan gambar ni saja yang menyejukkan mata. Rupa-rupanya ada gambar lain juga yang menyejukkan mata cikgu. Tunjuk sikit cikgu. Ni lagilah menyejukkan mata. Itu gambar cikgu yang cikgu hasilkan waktu kita berehat tadi. Dan ini adalah hasil kami berdua. Baik cikgu, sedar tak sedar kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan kita untuk slot tahap 2 Didik TV KPM. Dan saya kena percaya hampir 1 jam kita bersama ni, murid-murid di rumah dah mula tersenyum riang, seronok cikgu, dapat ilmu baru bagaimana nak menghasilkan bingkai gambar menggunakan titisan lilin. Dan cikgu, mungkin ada yang cikgu nak kongsikan sebelum kita orang kata apa, pergi kepada rumusan berkenaan dengan aktiviti kita hari ini. Baik. Cikgu, sebelum tu cikgu nak tunjukkan bingkai gambar kita dah siap ni. Sebenarnya kita boleh tegak dirikan dia macam ni tau. Baik. Tujuan kita lipat supaya dia boleh berdiri. Dan kita boleh cantum. Cuba cantum dan tengok. Cantum sebelah-sebelah. Boleh cikgu ya? Boleh cantum. Dan kamu boleh letakkan gambar apa-apa je yang kamu suka dekat sini. Cikgu ada letakkan kata-kata saya keluar kat cikgu. Saya keluar siapa yang mengganggu gambar kita yang boleh. awesome ni. Saya keluarkan. Okey. Tengok gambar kita ni. Okey. Baik. Ini hasilnya. Ya. Cantik tak? Of course lah cantik. Pasti cantik sebab ada gambar kita cikgu. Betul. Kalau gambar orang lain mungkin kita berfikir-fikir juga nak cakap cantik ke tak cantik. Betul. Nampak kita terus cantik. Ya. Baik. So ini maksudnya boleh dihasilkan dengan pelbagai cara lah cikgu. Okey, kalau kita nampak kat sini, baik, kita bukan boleh buat bingkai gambar je sebenarnya tau. Kita boleh juga buat seperti yang anda nampak ni. Okey, kipas. Baik. Kipas. Kalau rasa panas, kita pakai kipas. Dia dah sejuk. Okay. Baik. Warna yang digunakan di sini juga ialah warna warna sejuk. Warna sejuk mendominasi, tapi yang saya perasan ada warna panas juga. Betul ke cikgu? Betul. Warna apa tu? Warna kuning cikgu. Ya. Okey, ada warna hijau. Saya dah warna tahu kuning. dah. Memang bagus. Okey, maksudnya saya dah faham apa itu bahasa seni visual. Baik cikgu. Okey, baik. Ya cikgu, kalau kita tengok cikgu sepanjang 1 jam ini banyak perkara yang kita pelajari, dan saya yakin dan percaya bukan sekadar kita belajar secara teori tetapi kita terjemahkan melalui aktiviti yang
yang telah kita lakukan sebentar tadi. Cikgu, sebagai rumusannya cikgu, terhadap pembelajaran kita hampir 1 jam kita bersama ni cikgu, untuk murid-murid di rumah ataupun yang sedang menonton pada ketika ini cikgu. Sebelum cikgu buat rumusan, cikgu nak tanya Azhar dulu. Boleh cikgu? Semasa kita buat aktiviti tadi, apa perasaan Azhar? Baik, saya rasa cikgu, sepanjang kita lakukan aktiviti, perasaan cikgu ya. Perasaan. Perasaan saya pertama, saya rasa sangat teruja dan saya tak sabar awalnya cikgu. Ya. Sebab terlalu teruja, tak sabar nak buat. Tetapi bila dah lakukan, apa yang saya dapat adalah kita perlu sabar dan juga perlu teliti. Sebab dalam menghasilkan ni nampak macam senang sebenarnya. Tetapi sebenarnya bukanlah kata susah, tetapi tidak terlalu senang sebab perlukan kepada fokus yang tinggi dan juga kita punya penghayatan dalam karya yang kita nak hasilkan. Betul tak cikgu? Betul. Baguslah ulasan-ulasan yang sungguh tepat. Wah, okey cikgu. Macam, bagus ni. Kena bagi hadiah besar lagi ni. Oh, ada hadiah lagi cikgu? Okey, sebelum tu nak tanya lagi. Baik. Takkanlah nak tanya, bagi hadiah terus kan? Baik cikgu. Okey, jadi itu dari segi perasaan. Kalau dari segi seni bahasa pula, kita kena cerita tau. Kita punya seni bahasa apabila kita dah siapkan karya. Baik. Kita kena cerita apa yang kita hasilkan tu. Baik. Dari sudut bahasa seni cikgu ya. Okey, untuk warna yang dihasilkan tadi cikgu sebut ada warna merah, warna panas. Jadi dalam bingkai gambar yang saya ataupun yang tadi kita hasilkan bersama, ada warna panas, contoh merah, ada kuning, kemudian ada warna sejuk hijau dan juga biru. Selain itu juga cikgu, kalau kita tengok dari sudut ritma dan pergerakannya cikgu, untuk kita kata bingkai yang kita hasilkan, nampak macam cikgu tu ada ritma dari sudut kita kata selari satu arah. Kan. Dan juga cikgu, yang paling penting sekali adalah kontra warna. Ya. Ini sebab tadi saya tanya cikgu kenapa perlu ada kontra warna. Cikgu dah sebut supaya menaikkan lagi kan. Jadi warna hitam ni jadi kontra warna untuk warna-warna yang kita hasilkan. Nampak lebih jelas lah. Okey cikgu. Jadi jawapannya semua betul. Baik tepat. cikgu. Ulasan pun bagus. Jadi cikgu nak beri hadiah yang paling istimewa. Okey cikgu, saya berdebar cikgu. Cikgu berikan kipas ni. Yeay! Ini cikgu buat sendiri cikgu ya? Baik sekali. Cikgu buat sendiri. Wow. Susah cikgu buat untuk beri hadiah kepada Azhar. Okey, Kalau baik. panas-panas kipas-kipas sejuklah nanti. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Yang ni saya akan tambah nanti kat sayap saya cikgu bila boleh terbang macam tu kan. Okey cikgu. Kat mana cikgu nak dapatkan bahan-bahan yang kita pelajari ataupun kita terokkan sama-sama hari ni cikgu? Okey, kita boleh dapatkan bahan-bahan ni di portal D5 Baik. Sumberku. Baik, dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Syarul Hisham kerana sudi bersama kita pada hari ini untuk pendidikan seni visual, dan topik ataupun tajuk yang kita terokkan sebentar tadi adalah berkenaan dengan titisan lilin. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Sebagai penutup, kita ada persembahan istimewa daripada Cikgu Syarul Hisham. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Okey cikgu, kita ke depan cikgu. Mana? Baju-baju tadi nak lipat ni. Bila kau rasa murah berduka, janganlah risau, semua hanya sementara. Bangunlah rakan, ukir senyuman, warnai hidup kita dengan ceria. Mari kita bangga bersama, mari kita cipta bersama, mari kita belajar mengenal pendidikan seni visual. Seni visual. Didik TV KPM